Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Untuk video kali ini saya akan kongsikan semua tentang chapter 4 lah, subjek DBS 10012, Work, Energy and Power. Untuk video ni, part pertama ni saya akan ceritakan tentang work lah. Apakah dimaksudkan dengan work ataupun kerja? The work done. Work ataupun simbolnya kita boleh guna capital letter W, is defined as the product of the force and the distance moved in the direction of the force. Force dikenakan ke atas beban ni dan diselari dengan distance, maka kita akan dapat work. Seperti yang tunjukkan dalam gambar rajah ni lah. Dan unit untuk work adalah Newton meter, Nm ataupun Joule. Dan work is a scalar quantity. Dia adalah scalar quantity lah, di mana dia tidak ada direction dan hanya ada magnitude sahaja. Equation of work. Work akan menggunakan equation W equals to F as cos theta. F adalah force, force times distance times cos theta. Kenapa beza dengan yang ni? W sama dengan Fs. Saya akan terangkan di sini lah. Yang pertama, kita ada beban objek. Objek akan digerakkan ke sini lah. Ni F. Katalah sini adalah distance lah. Ni jarak dia. Yang kedua, kita ada objek. Force dia di sini. Manakala distance dia macam ni lah, maka dia akan menghasilkan angle. Ini adalah force, ini adalah distance. Untuk yang pertama ni, kita tahu bahawa work equals to F times distance. Dan juga sebenarnya times dengan cos theta. Ini pun sama juga lah. Work equals to F times distance and then times cos theta. Beza ni di sini kalau ada lihat. Theta ni adalah di antara S dan juga F. F di sini, ada theta. Theta ni adalah di antara F dan S. Kalau tengok di sini, F dan S ni sama. Sini pun adalah S. Maka theta dia akan sama dengan kosong. Jadi maknanya sini adalah cos kosong, maka kita akan dapat 1. Jadi kita akan dapat formula work sama dengan Fs untuk yang ini. Condition yang ni lah, bila F selari dengan S. Manakala yang untuk ini pula, F times S atau time cos theta, maka dia ada di antara force dan juga distance ada angle, maka kita kena darabkan dengan cos theta, bandingkan berapa nilai angle yang kita dapat. Boleh faham ya? Itu dimaksudkan dengan yang ni lah. Boleh faham ya? Itu yang dimaksudkan yang tadi lah. Seterusnya, mana kita akan gunakan unit adalah meter. Displacement ni mesti dalam meter. Kalau dia bagi cm, tukarkan kepada convert kepada meter. Dan force mesti dalam newton lah. Ini contoh lah, contoh ayat lah, contoh seperti yang pertama ni. A teacher apply a force to a wall and become exhausted. Kalau tengok di sini, a teacher applies a force. Force ada, tapi without no distance. Distance tak ada. Kita tahu bahawa work sama dengan equals to F times S. If S equal to 0, work will equal to 0 lah. There is no work done here lah. Example 2, a weightlifter lift a barbell above her head. Dekat sini kita ada F, force. Force and then also distance ataupun height. Mungkin dia angkat kan. Angkat dia melibatkan ketinggian lah. Ketinggian sama juga dengan distance dan juga force. Bila ada jarak dan force, maka kita akan dapat work. Ni yes lah. Number 3. A waiter carries a tray full of meals across the dining room at a constant speed. Untuk ini saya akan terangkan di sini lah. Mungkin anda boleh nampak contoh ni standard waiter. Sini ada jarak. Saya buat warna biru ni jarak S lah. Dekat sini dia ada tray. Dekat tray ni, dia akan mengalami beban lah ke bawah. Beban ni, weight ni, W-E-I-G-H-T ni, weight ni sama dengan mg. Sebenarnya sama juga dengan F, force lah. Sama dengan force. Force dia ke bawah. Jadi kalau saya lukiskan dia punya diagram untuk angle dia, sini adalah S, sini adalah F.
maka angle dia antara F dan S ni adalah 90 darjah, 90 degree. So kita akan dapat formula dia sama dengan macam ni lah. So work equals to F time S time cos theta, iaitu 90 degree. So kalau anda tekan cos 90 degree is equal to 0. So 0 time S time F, so we get 0. So there is no work occur in this kind of situation. So tak ada work lah di sini yang berlaku sebabkan inilah. Okay. Seterusnya, say a rolling marble hits a note card and move it across table. So rolling marble hit lah. So he hit, so dia akan apply force kepada note card and then move. So ada distance. So ada force, ada distance, maka ada work. So yes lah. Okay, so look at example 1 . So now we have force and also we have angle 30 degree and then distance 3 meter. Okay, mudah je. Maka kita akan dapat macam ni lah. So kita di sini block, kita ada force 50, 30 and then 30 degree and then we have 3 meter . Okay, so work equals to F S cos theta. So minta maaf tulisan saya tak apa cantik ni, asalkan boleh faham sudah . So ni 50 Newton. So 50 Newton time distance 3 meter and then times cos theta 30 degree. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 129.9 129.9 joule. Okay, so mudah je. Okay, seterusnya example 2. Siti moves the floor by applying a force of 7 Newton at an angle of 60 degree to the floor. How much work has she done after mopping a total distance of 6 meter? Okay, so kita lukis dulu supaya senang nampak lah. Kata dari sini dia punya mop lah, ni mop. So ada angle dia lebih kurang 60 degree and then force equals to 7 Newton and then total distance 6 meter. Sama je formula ni juga, F S cos theta. So F 7 S 6 meter and then time cos 60 degree. Senang. So saya akan dapat work equals to 21 joule. Okay, mudah je. Okay, soalan yang seterusnya example 3. Ni lagi senang lah. So we have 10 Newton and then distance in 2 meter. Okay, so we have here force equals to 10 Newton and then distance in 2 meter lah. So work equals to F S cos theta. So theta di sini sama dengan 0 sebab S pun di sini juga. So F dengan S tak ada theta, so theta dia kosong. So ni akan dapat 1. So 10 times distance 2 meters, then we get 20 joule of work. Senang. Okay, example 4. A waiter walks a distance of 8 meter holding a tray of food that weight 9 Newton. How much work has the waiter done on the tray? Ni pun saya dah terangkan tadi. Apa saya terangkan semula? Okay, so kata sini ada tray. So dia kata sini weight dia lebih kurang 9 Newton. So ada weight lah 9 Newton ke bawah. Dan distance dia lebih kurang 8 meter. Macam ni. So kalau saya lukiskan dia punya diagram untuk ni lah angle. So ini S, sini F, maka saya akan dapat 90 degree angle lah. So ni 9 Newton, ini sama dengan 8 meter. So work equals to F S cos theta. Ni formula dia. So 9 Newton darab dengan 8 meter. So cos 90 degree, 90 degree sama dengan cos 90 degree sama dengan kosong. Darab dengan semuanya akan dapat kosong lah. So there is no work. Kosong juga tak ada. Okay, so example 5 ni kita ada 3 soalan. So diagram A, diagram B and diagram C lah. Okay, so for diagram A, which is question A. So we have 100 Newton and then block 15 kg mass and with 5 meter at constant speed. Okay, 100 force is applied to move a 15 kg object horizontal distance of 5 meter at constant speed. Maknanya dia nak gerakkan satu objek yang beratnya 15 kg
So sini, so dia bagi 100 Newton. So berat 15 kg dan jarak dia lebih kurang 5 meter. Okey, so senang ni. Sebenarnya yang kg ni tak ada kaitan pun. Sebab kita punya formula W sama dengan F S cos theta. Tak ada kaitan, tak ada kg. Jadi F dengan S je. So dekat sini kita tahu bahawa theta dia sama dengan kosong. Okey, so ni cos kosong 1 lah. So F sama dengan 100 darab dengan 5 meter. So dapat 500 joule. Siap. Yang kedua, kita ada 100 Newton 30 degree dan jarak pun samalah 5 meter. Okey. Okey, so kita ada 100 Newton dan kita ada 30 degree, jarak pun sama masih lagi 5 meter. So formula sama, F S cos theta. So F 100 Newton 5 meter times cos 30 degree. Okey. So 433 joule. Okey, siap. Mudah aja kan? Sama je. Tak susah mana. Okey. Okey, untuk soalan ni dia berbeza sikit lah. Berbeza sikit. Sepatutnya dia masuk bahagian lain, tapi tak apalah, pandangan dah ada supaya terpaksa terangkan juga. Okey, untuk soalan dia ada 15 kg. An upward force is applied to lift a 15 kg object to a height of 5 meter at constant speed. Okey, mana dia nak angkat ni satu objek ni ke atas dan jarak dia alami adalah height lah, dia panggil height 5 meter dan ini ada 15 kg. So kita ada weight dia ke bawah lah, weight dia ke bawah lah, mg ni. Okey, so untuk yang ni kita pakai formula yang ini tau. So work equals to mgh. Untuk yang ni, kalau kita melibatkan gravity kita akan pakai formula yang ni. Okey, boleh faham ya? Ni yang ni sepatutnya saya bahagian bab lain, tapi dia dah terangkan, dia dah tunjuk soalan ni, saya terangkan lah. So pakai formula ni, work equals to mgh. So mg ni adalah weight lah, darab dengan h, maka kita akan dapat work. So M adalah 15 kg darab dengan gravity 9.81. Iman constant ni memang tetap lah 9.81 untuk gravity dan darab dengan height. Maka kita akan dapat 15 kali dengan 9.81 dan darabkan dengan 5. So dapat 735.75 joule. Okey, beres. Okey, so kesimpulannya apa yang saya terangkan di sini, maka kita tahu bahawa untuk work ni formula dia adalah force times distance and then times cos theta. Force times distance times cos theta, ataupun kita ringkaskan F S cos theta. Itu dia. Maknanya kalau tengok sini, theta dia mesti, so sini F, sini distance, ni theta, mesti antara ni. Okey, kalau dia macam ni, so ni F, sini adalah S, maka theta dia sama dengan kosong. Macam itulah. Okey, ini kesimpulan pada video yang saya nak terangkan pada video kali ini. Okey. So, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video akan datang untuk video untuk part 2 pula, bahagian chapter 4 ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.